Ya, saya jemput Datuk Seri Hassan bin Arifin. Ya Muhammad, Datuk Yang Dipertua, saya kemukakan soalan nombor 5. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Rompin. Untuk makluman Yang Berhormat, jumlah utang isi rumah Malaysia mengikut soalan yang ditanya pada tahun 2012 adalah sebanyak 80.5% berbanding dengan KDNK 2013 86.2, 2014 86.8, 2015 89.1 dan 2016 84.4%. 80% daripada sistem hutang ini adalah diambil daripada sistem perbankan dan 20% pula adalah daripada institusi kewangan bukan bank. Lebih daripada separuh hutang-hutang ini adalah untuk tujuan pembelian hartanah dan juga kenderaan. Pinjaman peribadi merangkumi 15% dan daripada hutang isi rumah, manakala kad kredit sekitar 3.5%. Pihak kerajaan dan bank negara telah melaksanakan banyak langkah, pelbagai langkah secara berperingkat sejak daripada tahun 2010 bagi memastikan sektor isi rumah kekal mapan dan berdaya tahan. Di antara langkah-langkah tersebut adalah berkaitan dengan hutang ataupun cukai RPGT, kemudian berkaitan dengan kita juga membekalkan rumah-rumah melalui Prima, SPMB dan sebagainya untuk memudahkan lagi orang dapat rumah mampu milik. Kemudian ada lagi langkah untuk nisbah dengan izin loan to value, contohnya 70% bagi nilai pinjaman untuk perumahan yang ketiga dan juga yang ke atas untuk individu, dan hanya LTV sebanyak 60% bagi pinjaman bukan individu. Kemudian dari segi wajaran risiko yang lebih tinggi, iaitu untuk pinjaman peribadi melebihi 5 tahun dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah ini juga adalah diambil untuk tujuan membendung isu-isu berkaitan dengan spekulatif. Selain daripada itu, amalan kredit yang bertanggungjawab juga diterapkan, dan institusi kewangan juga mempunyai garis panduan yang dikeluarkan oleh bank negara yang perlu diikut. Kemudian kita nak pastikan supaya tahap keberhutangan ini sentiasa terkawal. Kemudian selain daripada itu, hal-hal berkaitan dengan kad kredit, kita perketatkan lagi cara-cara untuk kita keluarkan kad kredit. Contohnya dulu pendapatan 18,000 dah mulai mohon, tapi kini daripada 24,000 ke atas baru boleh pohon. Kemudian hanya 2 kredit kad boleh dipegang oleh seseorang individu yang dikeluarkan oleh 2 different issuers dengan izin. Limitnya adalah maksima 2 bulan gaji ataupun RM6,000. Ini adalah dan kemudian pre-approved card seperti biasa yang kita dengar dulu, sekarang dah tak boleh, tak boleh buat sejak daripada tahun 2013. Ini adalah sebahagian daripada usaha-usaha ataupun langkah-langkah kawalan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Manakala urusan pula bagaimana nak memberi kesedaran kepada orang ramai berkaitan dengan pengurusan kewangan, ada program Power ataupun program pengurusan wang ringgit anda. Kemudian kita juga ada AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, yang membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh peminjam dan sebagainya. Jadi banyaklah usaha-usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan, dan kita harapkan kita dapat menerapkan cara berbelanja tak perlu ni dengan lebih terkawal supaya kita dapat turunkan lagi kadar hutang ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya, Yang Berhormat Rompin. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Adakah gaya hidup dan budaya menyebabkan hutang isi rumah agak tinggi? Umpamanya di Amerika, kalau dia bekerja di LA, dia akan sewa rumah di LA, ataupun dia beli rumah sementara di LA. Kalau dia berpindah ke New York, dia akan jual rumah itu dan disewa pula rumah di New York. Begitu juga Australia. Budaya mereka memiliki rumah bukanlah satu budaya di kalangan setengah-setengah negara. Jadi mereka tidak tertekan dengan pinjaman untuk memiliki rumah.
maka ini adalah punca sebab budaya kita sentimental terhadap sesuatu rumah dan harta. Dan ini menyebabkan kalau secara keseluruhannya akan meningkatkan lagi hutang isi rumah. Gaya hidup juga adalah merupakan faktor di antara faktor yang menyebabkan hutang isi rumah bertambah di kalangan generasi muda dan juga di kalangan kelas menengah dalam negara kita ini. Tabiat untuk hidup bergaya adalah di antara punca hutang isi rumah tinggi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Kita tak dapat nafikan bahawa sesungguhnya gaya hidup dan juga budaya ini memainkan peranan pengaruh untuk meningkatkan lagi hutang. Contohnya kita selalunya sering bercakap hal-hal berkaitan dengan keperluan dan kemahuan. Kita tahu keperluan ini, kita tahu apa yang kita nak, tetapi kemahuan tu kadang-kadang kita sebut tidak ada limit. Contohnya satu pasang couple yang baru dapat beli rumah. Mereka amat bergembira kerana loan pinjaman untuk rumah mereka mereka telah diluluskan dan sudah tentulah mereka akan dapat kunci. Jadi sementara menunggu kunci mereka dah berangan-angan. Selepas ini sebelum kita masuk rumah, kita nak kena renovate rumah. Maka nak renovate rumah sama ada nak buat flooring ataupun dapur ataupun kitchen sudah tentu memerlukan perbelanjaan tambahan. Jadi mereka akan cari jalan untuk meminjam lagi. Kemudian bila dah masuk rumah, mereka perlu pergi pula untuk buat furnishing. Nak letakkan tilam, katil, bantal dan sebagainya, termasuk juga peralatan-peralatan lain yang juga mungkin memerlukan pinjaman. Jadi gaya hidup inilah yang saya kira kadang-kadang pada setengah-setengah orang tu basic diperlukan hanya yang asas, tapi setengah orang tu dia ada cita rasa yang tinggi. Kita tak bercakap lagi soal pilihan, jenama dan sebagainya. Jadi sudah tentulah ianya amat memainkan peranan yang penting apabila kita mempunyai cita rasa dan juga kehendak dan kemahuan yang tak terbatas. Jadi sebab itulah Bank Negara Malaysia dengan juga Kementerian Pelajaran sendiri telah memulakan satu langkah untuk menerapkan hal-hal berkaitan dengan pengurusan kewangan celek hutang ini di kalangan pelajar sekolah rendah lagi, di pelajar sekolah menengah, kemudian ke pelajar universiti dan juga kepada orang-orang yang baru menceburi alam pekerjaan. Supaya kita harapkan dengan kerjasama Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi ini, kita dapat terapkan satu budaya baru di kalangan rakyat kita ni, orang-orang muda, supaya berhati-hati dalam melangkah hidup mereka ni supaya tidak terjebak dengan kadar keberhutangan yang tinggi. Terima kasih. Tuan Yang Pertua. Ya, Pasir Putih. Terima kasih Datuk Seri. Soalan tambahan. Selalunya kita perhatikan kebanyakan yang meminjam untuk rumah dan kenderaan, selalunya dalam fikiran awal mereka sudah mencukupi dengan gaji mereka. Tetapi apabila mereka mengambil kredit kad dan hidup meminjam dengan kredit kad ini, dia mudah nak pinjam duit ini, di situlah menyebabkan mereka tidak boleh membayar hutang rumah dan juga kenderaan. Dan kita lihat kes bankruptcy yang lebih banyak berlaku di kalangan, kita katakan di kalangan yang meminjam rumah dan kenderaan. Dia memang saya setujulah bahawa di sana itu ada masalah kredit kad itu. This is the biggest problem yang menyebabkan mudah untuk meminjam. Dan satu lagi ialah apabila kita meminjam pada kredit kad ini, charge dia, ribanya itu, faedahnya terlalu tinggi. Jadi ini punca juga kepada masalah peminjam ini. Jadi adakah di sana itu usaha-usaha pihak kerajaan supaya sistem riba ini dihapuskan atau dikurangkan balanya kepada rakyat kita? Terima kasih. Terima kasih Pasir Putih, terima kasih Tuan Di-Pertua. Seperti kita sebutkan tadi, 88% adalah hutang isi rumah. Tetapi kita juga kena sedar di Malaysia ni 62% daripada hutang-hutang tersebut adalah untuk wealth creation. Maksudnya dibelinya rumah, dibelinya property, commercial properties, kedai-kedai dan sebagainya, dan juga dipinjam untuk membeli securities, saham-saham. Jadi kita panggil wealth creation. Kita juga sedar bahawa hutang-hutang lain, kereta yang ni kita anggap dia tak ada jadi wealth creation, sebab kereta ini dia instead of dia appreciate tapi dia depreciate nilainya.
Kemudian kad kredit seperti yang saya sebutkan tadi juga menjadi satu bebanan. Tapi kita kena sedar bahawa dalam mengimbangi antara kepentingan pengguna tu dan juga kepentingan industri. Contohnya bank ini kerjanya meminjamkan duit. No? Dan duit ini, pinjaman ini akan dibuat kepada orang yang layak meminjam, orang yang boleh melunaskan pinjaman. Tetapi isunya ialah pada kita kadang-kadang kita pergi meminjam di bank, institusi kewangan, ada juga non-bank financial institution, tetapi dalam masa yang sama kita juga berhutang dengan tempat-tempat lain, koperasi dan sebagainya, yang mungkin kadang-kadang semasa kita nak meminjam itu ditanya pelbagai soalan, tapi akhirnya kita dapatlah jawab dan dapat pinjaman. Akhir sekali kita sendiri sebagai peminjam, sebagai pengguna sedar kita sepatutnya tak pinjam, tapi oleh kerana kemahuan kita yang tak terhad ini, kita meminjam dan memaksakan kita menanggung bebanan yang panjang. Jadi inilah yang saya katakan tadi, antara langkah yang kita ambil, kita bagi kesedaran. Hatta apabila kita ada masalah dalam pinjaman itu pun, kita ada AKPK pula, agensi kaunseling pengurusan kredit, bantu lagi nak tolong selesai masalah. Kita ada 160,000 orang dah kita selesaikan yang dia dibelenggu oleh hutang jangka panjang, tapi kita tolong bantu selesai. Sampai peringkat tu kita buat. Jadi kita bagi kesedaran, kita bagi guideline kepada bank apa semua, tapi akhir sekali pengguna itulah yang kena buat keputusan. Dan hatta bila dia ada problem pun kita tolong. Jadi saya ingat ini satu orang kata apa, tanggungjawab yang dibuat oleh kerajaan kita ni kepada rakyat yang jarang dapat di dalam negara lain. Terima kasih. Baiklah, ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa hadir bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah delegasi dari Kerajaan Uganda yang diketuai oleh Honorable Betty Mwangi, Minister of Lands, Housing and Urban Development dan delegasi. Kepada Honorable Betty Mwangi dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan Yang Mulia ini. Semoga dengan kehadiran Honorable Betty Mwangi dan delegasinya akan mengukuhkan lagi tali persahabatan dan hubungan antara Malaysia dan Uganda. Welcome, sir.